الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka
والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka
والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alright, first marilah kita bersyukur ke hadrat Allah SWT. Moga-moga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alright, hari ini adalah 25 hari bulan, alright, Julai. Kita bersama dalam segmen bersama dengan Abang Bu dalam ilmu wang dunia akhirat. Kita hari-hari kita bercerita, kita nak adakan satu motivasi dalam hidup kita, satu inspirasi, dan juga kita top up sedikit ilmu dalam kita menjalani kehidupan, especially dalam perniagaan kita. Jadi itulah yang Abang Bu nak sharekan sekejap lagi. Dan saya juga hari ini sebenarnya ada program yang insya-Allah pagi ni kita ada program kita ada program pagi ni kita ada program, dan program tu akan bermula pukul 9.30 nanti, iaitu pipe wang, macam mana kita nak buat duit dengan pipe. Tapi pagi sebelum benda tu, insya-Allah Abang Bu akan berada di sini untuk berkongsi sedikit ilmu dengan anda semua. Dan juga seperti biasalah setiap pagi kan, kita tak nak terlepas peluang ni, jadi kita masih lagi dapat bersama-sama dengan anda semua, right? Okey, kita nak tengok pagi ni, alhamdulillah, keadaan saya selepas vaksin nampaknya lebih baik dah, kan, daripada first tu. Mungkin sebab saya banyak kerja, lepas program tu saya terus kerja, tapi yang ni saya rasa lebih best, lebih, kata orang tu, lebih better. Jadi saya dapat keadaan saya lebih better lah daripada
yang biasa. Jadi saya sangat macam rasa macam best lah kan. Tak tapi semalam badan lemah juga, badan lemah. So minum air banyak-banyak, saya minum air banyak-banyak dan alhamdulillah okey lah kan. Hari ni kita sekejap lagi saya ada program digital. Digital macam mana nak bina digital apa ni pipe kewangan digital. Benda simple tapi kadang-kadang kita tak nampak benda tu. Jadi saya ada buat satu program khas untuk adik-beradik dulu dan 1 hari bulan dan 8 hari bulan 7 hari bulan dibuka kepada orang di luar insya-Allah, right, ataupun yang belum jadi adik-beradik. Alright, tapi itu bukan topik yang kita nak bincangkan pada hari ini sebab hari ini ada special topik yang saya nak bagi. Macam mana kita nak avoid perkara-perkara yang menjadikan satu bisnes tu tak berjaya. Kadang-kadang kita buat berniaga, dia macam tak berjaya. Dia bukan tak berjaya lah, dia tak macam ke mana tau. Kita start sama daripada dulu sampai situ je, tak ada perkembangan, tak ada apa-apa. Apa sebab-sebab tu? Itu kita nak bincangkan sebentar lagi. Tapi sebelum tu, hari ni tak ada topik santai sebab hari ni mungkin dalam 40 minit je saya akan berada bersama dengan anda sebab kita ada program kan kejap lagi, right? Tapi saya nak juga, saya belajar sesuatu. Memang kita perlu jaga masa. Kan sebab tu Abang Abu walaupun setengah jam pertama tu saya memang bagi untuk kita macam berukuah-ukuah tapi saya rasa mungkin masa tu kita boleh gunakan untuk lebih bermanfaat. Jadi apa yang Abang Abu dah buat, kita nak cut 15 minit supaya at least kita dapat save 15 minit daripada kita bersembang yang tak bawa apa-apa, betul tak? Jadi Abang Abu nak terus tanya kalau ada soalan ke apa-apa boleh tanya dan of course hari ni hari yang relax lah, hari Minggu kan, orang semua relax, orang semua lepak kan, tapi Abang Abu rasa saya terkesan dengan ustaz saya tau. Dia cakap apa tau? Uh, dia cakap bismillah, dunia ni tempat kehidupan ni bukan untuk berehat, babe. Ini bukan tempat untuk kita berehat. Kita kena maksimumkan masa yang kita ada. Apa masa yang kita ada, kita kena terus melakukan kebaikan sebab ini bukan tempat untuk kita berehat. Itu kata-kata yang buat saya macam, betul lah ustaz aku cakap macam tu. Jadi saya cakap, no, aku kena macam, no, like really macam ikut. Sebab apa itu kata-kata yang buat saya macam terkesan tau. Terkesan sebab apa? Betul lah apa yang ustaz cakap tu kan. Dunia ni bukan tempat untuk kita nak macam relax-relax. Tempat untuk kita mula buat semua benda yang boleh bawa kita kebaikan akhirat. Jadi tempat ni bukan untuk kita macam duduk relax. Itu kata-kata yang buat saya macam, ish, betul lah. Kan, walaupun saya boleh choose hari Ahad ni saya boleh relax je, tak ada masalah pun. Kan, tak payah buat apa-apa, kan saya boleh relax. Tapi ustaz cakap ini bukan tempat untuk kita nak relax tau. Ini bukan. So ini adalah tempat untuk kita terus mencari dan membina kebaikan. Banyak buat kebaikan supaya kita boleh dapat kenikmatan yang best di akhirat nanti. Itulah yang actually diberitahu. Okey, sekarang kita nak tengok adik-adik kita yang ada kat sini. Kat sini kita ada Kak Asnah kita. Assalamualaikum Kak Asnah. Assalamualaikum. AA yang manis dan handsome dan Allahu Akbar. Dia bila dia cakap macam tu aku kena bagi dia tepukan Kita bagi dia tepuk. Apasal tak tepuk ni? Mana dia orang pergi? Apasal tak kuat? Tu dia. Dengar. Kan? Tu dia. So Assalamualaikum dan Andy. Salam SRK yang handsome. Ya Allah Akbar. Dia panggil aku SRK. Bagus tu. Kita bagi dia tepukan untuk Andy juga. Dan kita dah Abang Rosli. Apa khabar bang? Salam AA. Selamat pagi. Okey, Aslina. Assalamualaikum AA. Aslina kejap lagi masuk kelas kan? Kau dekat luar kat sini. Alright, insyaAllah kalau sempat. Kalau tak sempat tak apa. Andy, Waalaikumsalam. Dan Ahmad ZA, Waalaikumsalam. Alright. Okey, terima kasih kepada semua yang dah ada kat sini. Apa kata kita mulakan hari kita dengan satu benda yang saya yakin lah. Kita mulakan benda ni dengan beristighfar. So beristighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini satu benda yang diamalkan. Terus amalkan. Kadang-kadang kita mengamalkan sesuatu kerana kita rasa dengan buat benda tu kita menarik rezeki dan sebagainya. Betul, benda tu memang betul. Tapi jangan kita, kalau kita buat benda tu tak jadi, janganlah kita macam
berputus asa dan sebagainya. Jadi ini bukan kita buat untuk nak dapatkan rezeki, tapi kita nak buat kerana Allah. Mudah-mudahan kalau Allah terima, semua benda tu senang sangat, betul tak? Jadi kita buat macam solat duha kan. Kita buat macam dulu, memang saya pun start tau, niat saya, solat duha ni dapat banyak rezeki, babe, aku nak solat lah. So kita memang mula tu memang macam tu tau. Tapi bila kita lama-lama, benda tu baru kita sedar sebenarnya ini satu benda yang aku buat kerana Allah kan. Bukan hanya kerana rezeki, tapi aku memang buat ini adalah satu tanggungjawab aku kepada Allah kan. Itu cara saya macam ubahlah kan. So itu sedikit yang saya nak berkongsi sikit dekat sini. InsyaAllah, right. Hari ini kita nak berbincang sedikit mengenai kita nak bincang sedikit mengenai beberapa perkara, tapi saya nak just seperti biasalah, korang ada tak soalan-soalan ke kau nak tanya? Kita nak tanya, kalau tak ada soalan kita teruskan dengan hari ni punya ilmu, bab ilmu, sebab saya nak cepat hari ni. So kita memang masuk ke bab ilmu kita pada hari ni. Hari ni Abang pun nak share something, apa yang buat manusia ni, macam orang ramai ni, dia macam terkesan tau dengan bisnes dia tak maju-maju. Dia start bisnes, dia tak maju-maju kan. Jadi kita nak tengok apa sebenarnya yang buat dia tak maju-maju tu, right? So itulah yang kita akan masuk 9 suku. Saya terus masuk hari ni. So, kita tak adalah macam nak sembang banyak sangat tentang benda-benda lain, tapi kita masuk ke bab ilmu kita hari ini. Bab ilmu dia adalah apa 5 perkara yang perlu kita jauhkan dalam perniagaan agar kita boleh maju. Sebab kesilapan ni lah yang buat orang dah buat bisnes, dah buka bisnes, dia tak maju-maju kan. Dia tak maju, satu dah tak untung, rugi adalah banyak stres dah putus semua kan. So macam mana kita nak settlekan benda tu, itu yang kita akan bincangkan. Tapi sama juga, kalau sekarang ni ada soalan, awak boleh tanya juga soalan-soalan. Kalau anda ada soalan, boleh tanya. Ada tak soalan mengenai bisnes ke, mengenai kewangan, boleh tanya kepada Abang Abu, insyaAllah. Sebelum kita hari ni, mungkin dalam 9.45 saya dah habis untuk sesi, sebab kita nak start dengan pipe wang. Pipe wang digital. Apa benda lah tu? Tu kejap lagi. Siapa yang di luar yang nak inginkan datang program ni 1 hari bulan dan 7 hari bulan, kita ada program tu. Anda boleh join, boleh check lah saya punya Facebook apa tu semua, insyaAllah. Alright. Okay, so ada tak apa-apa soalan? Kita nak tengok siapa lagi yang ada kat sini. Tadi kita dah nampak 2-3 orang, dan sekarang kita ada siapa lagi? Alright, kita ada Aslina tadi. Assalamualaikum. Kita ada Andy. Alright, Andy, Abang Andy. Kita ada Ahmad. Dan kita ada Kak Farah Hashim. Kak Farah, manalah Kak Hilang Mana Kak Hilang? Alright, tak semua Kak semua, saya harap semuanya dalam keadaan yang best sebab tak dengar khabar, tak dengar cerita kan. Nak cakap nak pergi haji, tak juga kan. Di Malaysia tak lepas kan. Tak tahu lah mana dia apa secret ke. Boleh pergi kan. Saya pun tak tahu Kak Farah hilang kat mana. Alright, Kak Abang Hamdan kita ada kat sini juga, Abang Hamdan. Alright, okay, saya nak terus masuk ke topik pada hari ni, insyaAllah. So tunggu saya sekejap, saya nak masuk ke bilik belajar kan. Ini bilik santai, kita nak masuk bilik belajar supaya kita belajar betul-betul. Hari ni dia punya akronim dia avoid. Itu dia. Alright, sekejap je saya jumpa awak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa
Allahu Akbar. Dia hilang sekejap. Dia ada technical issue kadang-kadang berlaku juga technical issue ni, jadi saya pula tak gerti nak control. Jadi kita macam apa hal ni kan. Tapi alhamdulillah kita dah kembali balik. Jadi saya harap anda jangan macam terperanjat inilah kita belajar kan. Alright, okay, yang ni kita take out dulu, kita tak ada apa. Alright, now hari ni punya topik bukan starting, hari punya topik kita adalah macam mana kita nak selesaikan ataupun kita nak avoid. Alright, kita nak avoid 5 benda yang sebenarnya menjadikan people not moving ahead dengan diorang punya business. Alright, jadi saya nak gunakan topik the avoid. Apa benda-benda yang kita nak avoid dalam business supaya kita punya business ni dia macam taken care. Right, business ni macam taken care. Alright, apa benda yang kita nak avoid? Sebab apa? Dalam business ni kita tengok, saya juga selalu dapat feedback from people. Bang, saya dah start banyak business saya dah start, tapi saya tak boleh bergerak lah bang. Saya macam sangkut lah, saya tak tahu apa nak buat. Ini antara benda yang biasanya alright, yang orang tanya bang. Jadi sehari ni saya ambil kesempatan untuk nak macam berkongsi benda tu. Alright, apa yang sepatutnya kita lakukan dan kenapa benda ni terjadi. What's the reason? Why these things happen to people? Kan, apa sebenarnya? Jadi, apa benda-benda yang kita kena avoid? Kan, itu yang kita nak cerita pada hari ni. Dan saya nak awak just take this and letakkan benda tu, right? Okay. So, kita kan terus kita nak terus lah. Jadi saya terus nak tulis kat situ. Alright, hari ni punya first. Alright, so it's about A. Satu A yes, dia avoid. Dia memang avoid sebab kita punya title pun avoid, tapi first ni avoid. Avoid apa? Apa yang kita kena avoid? Apa yang Abu maksudkan avoid ni? Alright. Ramai orang dia start business untuk satu reason yang salah, satu sebab yang salah. Itu satu sebab kenapa ramai orang bisnes dia tak berkembang ataupun bisnes dia kena tutup ataupun dia tak ada apa-apa. Sebabnya ramai orang dia start sebab yang tak betul. Apa maksud dia? Kadang-kadang dia start bisnes sebab dia tengok orang lain buat duit. Aku cakap aku nak start bisnes sebab aku tengok dia buat duit. Aku pun nak buat duit. So dia start dengan benda tu. Alright. Okay, lebih fokus dalam konsultasi dalam bidang gaya. Okay, good. Tiada customer. Jelaskan sikit perkara ni. Seorang makcik ni meniaga breakfast warung dari anak saya kecil sampai. Okay, tak apa. Alright, kita nak just like go through. Alright, kita nak go through. Kita bukan cakap benda tu sebab tu dan sebab ni, sebab semuanya urusan Allah SWT. Kadang-kadang Allah akan menguji kita. Kan, kita buat apa benda tak jadi. Tapi kita juga kena belajar. Adakah sebab tu? Kan, jadi Allah nak kita belajar juga daripada kesilapan. Mungkin ada kita start sebab aku nak buat duit lah. Aku tengok orang lain buat duit, aku pun nak duit. Kita start dengan benda tu, akhirnya orang tu berjaya, kita tak berjaya. Sebab dia mungkin ada skill, kita tak ada skill. Clear tak? Ini benda-benda yang sebenarnya berlaku. Alright, sebab tu avoid starting business for wrong reason. Kan, ada orang dia start sebab bila aku start nanti aku dapatlah banyak masa. Kan, alih-alih dia start, dia tak ada masa. Kan, ini berlaku. Jadi kita kena faham. Jangan start business sebab orang lain start. Sebab kita tengok orang lain start, dia berjaya, kita pun nak start juga. Jangan start sebab benda-benda macam tu. Avoid all this. Sebab itu first reason kenapa orang gagal, sebab mereka ni start for the wrong reason. Alright, that's the first one. Okay, tetapi macam mana kita nak start satu business, kita kena tengok ada tak benda-benda yang saya nak cakap ni ada dalam diri awak sebelum awak start business. Satu, awak ada tak passion dan love terhadap benda yang awak buat? Ada ke tak ada? Jangan awak buat benda ni sebab orang lain buat, aku pun nak buat. Jangan. Awak kena first tahu awak suka ke benda yang buat tu. Kan, that's the first. Ada passion tak terhadap benda tu? Kan, lepas tu awak kena juga ada satu belief dengan buat satu study sikit. Kena study sikit, investigate sikit. Ini bisnes ni boleh ke jalan? Ini apa dia punya? So kena ada sedikit investigation. Ataupun produk ni betul ke boleh buat benda ni? Ini kita kena buat. Sebab apa? Kadang-kadang kita masuk sebab orang cakap. Orang cakap, kau jual ni memang boleh laku lah, boleh whatever lah. Akhirnya dia jual, bukan rugi je, rugi masa apa tu semua. Alright, kedua, tengok awak ni physically fit tak untuk nak
buat benda ni. Sebab bisnes ni dia akan ada banyak cabaran. Jangan ingat bisnes tak ada cabaran. Sebab ada orang dia tengok orang ni, dia buat bisnes senang je, berjaya dia. Aku pun nak buat bisnes. Dia tak faham apa cabaran yang dilalui oleh orang yang berjaya tadi. Kan? You kena ada mental, stamina mental. Kan? Sebab kadang-kadang benda yang buat tak jadi. Ada tak mental untuk meneruskan dia? Awak tak macam cepat jadi macam give up. Kan? Kena tanya benda ni. Alright? Benda ni juga adalah satu benda yang kena tanya. Sebab kadang-kadang kita overlook benda tu. Kan? Kita rasa boleh lah. Kan? Kita pun buat, akhirnya dia tak boleh. Mungkin macam saya dulu ada buat satu kesilapan. Saya buka satu kedai makan dekat Singapura. Saya ingat sebab saya pandai buat prata apa tu semua. Saya buka, saya ingat okey lah dalam sebulan ni aku boleh get people. Nanti orang semua dah orang dah ada, pekerja dah ada, aku boleh belah. Sekali kau tengok tak, aku buat tapi tak ada orang datang. Jadi last saya ada banyak benda yang saya kena buat. Jadi saya terpaksa macam rugi dalam benda tu. Dan akhirnya saya punya kesihatan pun terganggu. Sebab apa? Saya kena buat banyak, 24 jam pula kedai tu buka. Alright? So itu juga kena tahu, kita ada masa ke, boleh ke. Alright? Okay, lagi satu adalah you ada tak drive dia, determination dia. Kan, you ada tak drive nak berjaya. Sebab you like orang yang tak ada drive ni, dia tak boleh, dia akan give up. Kan, sebab bila orang semua dah give up masa COVID ni, kau ada tak drive, tak move forward. So ini antara benda yang kita kena bawa first. Right? Tanya diri kita, awak ada tak benda-benda ni? Kalau ada, yes, you are in the right track. So the first one is about avoid. Right? So try not to do benda-benda yang saya cakap tadi. Jangan buat bisnes sebab awak rasa macam orang lain buat bisnes, aku boleh berjaya tak. Ini sebab pertama kenapa banyak bisnes gagal. Alright, kedua, kita nak pergi yang kedua. Kedua, kenapa bisnes ni gagal juga adalah kerana, alright, video. Apa tu video? Abang pun ni banyak main akronim sekarang. Okay. Very poor. Ini juga menyebabkan bisnes gagal. Kenapa kita ada very poor management? Apa maksud Abang Bu dengan very poor management? Okay, very poor management, bila kita melihat kan, kenapa banyak bisnes ni gagal, salah satu sebab yang paling atas adalah poor management. Sebab kita start tengok orang lain, tapi kita belum ada expertise dalam benda yang kita nak buat. Kita tak ada expertise tapi kita buat. Kita tak ada experience. Kita tak ada macam expertise dalam marketing, purchasing, tak tahu selling macam mana pun kita tahu. Kita tahu macam mana nak hire people. Semua kita tak ada. Banyak ilmu-ilmu yang tak ada. Dia just start saja sebab dia rasa nak start. Lepas tu dah start, dia tak belajar benda-benda ni. Akhirnya dia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun berlalu, dia pun buat bisnes tapi macam tak ada apa-apa kemajuan. Sebab tu, alright, so you kena faham, bila you tahu ada masalah dalam tempat awak nak berniaga ni kan, contohnya ada aspek-aspek yang awak tak faham, awak kena cepat-cepat cari jawapan, seek help, right? Minta pendapat, minta nasihat. Right? Sebab apa? Kalau tak, awak akan tutup kedai. Sebab poor management is one of the biggest reason why people tak maju ataupun dia tutup kedai. Alright? So pastikan benda ni. Okay? Please juga, bila saya cakap poor management ni juga ada dalam aspek lain, kita ni jangan tertipu pula kan. Kadang-kadang kita buat berniaga, orang datang kan, kita pun tertipu dengan banyak benda. So check kan, jangan, kenapa tau kita ada poor management tu nak check benda-benda ni. Saya cerita satu kali tu, sekarang ni aku macam berlagak bercakap macam ni kan. Dulu aku pun kena tipu lah babe. Sebab apa? Aku tak ada satu management untuk nak menentukan ni boleh ke tak boleh ke and stuff like that. Jadi saya keluarkan 400,000 duit Singapura tau. Tu pinjam, orang lain pun kasih aku 200,000, duit aku lagi, semua 400,000 hilang macam tu je sebab saya tidak faham untuk nak menilai masa tu. So this is something yang sebenarnya boleh terjadi untuk kita terus tutup bisnes tu. Sebab you understand tak? Sebab apa? Kita tak ada satu experience, satu benda-benda. Jadi perhatikan ada tak kita buat benda-benda tu dengan management yang betul. Kan benda ni sangat penting, alright? Okay? So buat some study supaya awak boleh control semua aktiviti dalam you punya business. Sebab kalau kita tak control, maksudnya kita have a poor management and this can leads you to tak ke mana-mana. Alright? Contohnya kita nak
poor management ni juga saya ambil dari segi memahami customer kita. Kita kalau tak memahami customer kita, so kita tak boleh provide untuk mereka apa yang mereka nak. Ini juga menjadikan ramai bisnes ni akhirnya macam tak berjaya. Alright? Okay, so that is number 2. Kenapa saya daripada pandangan, daripada apa yang saya kaji ni yang kedua. Ketiga ni, ini pun berlaku. Ini pun saya rasa ramai orang dalam kegairahan dia kan, dia dia buat ni. Okey, apa benda ni? Kejap saya tulis betul-betul. Ini berlaku tau. Ini juga menyebabkan kadang-kadang mereka terpaksa tutup. Sebab dia macam dalam kegairahan bisnes tengah bagus masa macam yalah time-time bagus, bisnes bagus, kau buat apa pun semua jadi. Tapi disebabkan awak ni macam tak faham bila patut aku expand bisnes aku, bila aku kena buka branch baru, bila aku kena, so dia orang buka dengan cepat. Maksudnya dia expand very fast. Right, dia macam cepat grow tau. Dia sangat berbahaya. Sebab apa? Kalau kita grow dengan cepat tanpa satu foundation yang bagus, right, inilah menyebabkan banyak bisnes yang akhirnya dia terpaksa tutup sebab dia buka tanpa buat kajian, tanpa tahu apa ni, clear tak? So you jangan over expand. Tapi at the same time, you tak bolehlah macam tak expand kan? Tak nak lah, tak boleh juga kan? So once you dah establish the cara expand ni, bila kita dah establish some solid customer base, kita ada cash flow yang bagus, and then then you can actually start to move on. Bukan belum apa-apa, kita belum tahu, kita dah okay, buka sana, buka sini, lele nampak macam gah gila babe. 1 tahun selepas aku attend satu program, aku buka 14 cawangan sekejap je. Lepas 3 tahun member tu dah tak ada, rugi pula, dah berhutang pula, dah bankrupt. Sebab apa? Bukan itu sebab kita, atau bukan itu cara untuk kita berkembang. Okay, sebab tu jangan over expand without understanding apa keadaan kewangan kita, apa keadaan customer base kita, semua ni fundamental. Alright? Sebab tu jangan ingat bila kita macam berkembang dengan cepat kita ni dah maju. Kan, this is some of the things yang berlaku pada ramai business people yang terlampau cepat mereka expand. Clear ke clear ni? Hello, korang janganlah duduk diam je bila aku cakap. Kan aku dah cakap, bila aku berbual ni, tolonglah type ke, komen ke, tag ke, kan, buat je benda-benda macam tu. Jangan duduk macam ni je dengar. Aku ni kalau orang duduk macam ni dengar, aku pun macam bosan. Alright, so that's over expansion, alright? Because the over expansion, jangan buat benda ni. Alright, jangan terlampau cepat. Walaupun kita punya business macam, saya business best, saya dapat whatever, cepat, saya dapat. Tapi jangan awak dengan benda tu over expand. Alright, so please stay and make your base strong. Alright, solidkan base tu baru kita expand. Alright, tapi jangan macam tak expand pula. Jangan dengar ni lepas ni kau ada peluang pun kau tak expand. Tapi nak expand tu kena tahu bila dan everything. Okay, lagi satu sebab kenapa bisnes ni dia macam tak berkembang, dia terus stay. Abang buat ni cepat at least kita buat benda ni. Ni apa I ni? The in aku tak tahulah apa. Ya, bolehlah kau faham, janji faham lah. Alright. Okay, dia bukan apa. Okay, aku tertinggal. Insufficient. Ini juga jadi kenapa orang ni macam dia gagal. Alright, sebabnya juga insufficient fund. Kan, daripada awal kita tak ada satu sistem kewangan yang betul dalam bisnes. Kan, tak ada satu sistem untuk kita macam fahamkan apa yang perlu aku siapkan sebab bisnes nak berkembang. Tapi kalau you tak ada satu insufficient operating fund, sebab apa duit yang datang awak belanja, awak beli kereta besar, beli rumah besar, awak berlagak macam macam ni semua kau punya. Kan, kita lupa diri sekejap macam mana kita start. Semua ni tak. Kan, kita mula buat. Kan, kita berhutang untuk nak bermewah. Kenang-kenang dah ada kan every month, aku tengok bisnes aku 100,000 masuk ni, macam je kita pun berhutang untuk bermewah. Akhirnya benda tak jadi.
Clear tak? Sebab apa kita tak really like understand how much fun that you need dalam growth. Kita tak tahu growth pace kita pun kita tak tahu. Kan? So benda-benda macam ni juga adalah benda yang penting untuk kita nak pastikan. Alright, insufficient fund juga menyebabkan bisnes gagal. Alright, dia terpaksa tutup. Kan? Dia terpaksa tutup sebab you know, macam mana dia nak buat? Macam sekarang kan, dalam keadaan sekarang ni. Kan? Berapa banyak bisnes yang sebenarnya terpaksa tutup? Salah satu sebab insufficient fund. Tak ada duit nak macam rolling. Tak ada duit nak buat apa. Kan? Tak ada duit. Sebab apa? Kesilapan tadi. Jadi, pastikan dalam permulaan bisnes kita, kita dah mula set aside satu duit tambahan yang akan terus berkembang. Cara dia memang senang tapi kita tak buat benda tu. Sebab tu dalam program Pukat Wang, dalam Pukat Wang saya dah ajar benda tu. Kan, macam mana kita nak start that flow. Mungkin pada permulaan dia susah, dia macam tak faham apa benda ni. Tapi bila you buat, bila dah ada nanti awak akan faham apa sebenarnya benda tu. Alright, so insufficient fund juga salah satu sebab kenapa bisnes terpaksa tutup. Walaupun bisnes dia memang untung. Bisnes dia untung tapi terpaksa ditutup sebab tak ada sufficient fund. Sebab untung ni dah jadi dia punya duit, bukan duit yang masuk boleh dalam bisnes. Alright. Okey, biasanya dalam biasa ni abang Bu cakap lah biasa dalam setahun lebih 2 tahun dah. Untuk 2 tahun ni janganlah kau nak berlagak ambil duit bisnes kau. Kan, jangan. 2 tahun ni kita biar bisnes tu berkembang. Clear tak? So you boleh macam masukkan balik duit untung ni, masuk balik dalam bisnes, bina. Faham tak? Jangan gunakan duit untuk kita nak kita kena hidup macam kita tak ada duit tu. Kan, kita ambil benda-benda yang kita nak perlu je, dan keperluan kita kurangkan sebab kita nak bina benda tu. Clear tak? Ini kesilapan. Jadi banyak duit ni terpaksa, bila kita tengok bukan bisnes tak untung, tapi banyak duit tu telah pergi ke destructive expenses yang saya cakap, kan, ataupun lifestyle expenses yang berlebihan. So you kena check dekat situ. Boleh Clear? Alright. Cakaplah boleh bila stok dengan pinjaman bagaimana nak buat dengan stok yang ada. Kan bil stok dengan pinjaman, beli stok dan bagaimana nak buat. Kan, kenapa beli stok dengan pinjaman bila kita tak tahu macam mana kita nak jual? Kan, ini masalahnya. Kan, kita macam tak ada buat something yang kita tak macam tak kita beli stok dengan satu harapan kan. Tapi sebenarnya kita tak perlu meletakkan stok yang begitu banyak. Lepas tu bila kita pinjam duit untuk beli stok lagi berbahaya. Kan, sebab tu ini semua kesilapan. Sebab apa? Insufficient fund, insufficient capital yang buat kita pinjam dan kita beli stok. Akhirnya bila stok tak jalan, kita dah ada dua benda. Satu, stok rosak, rugi. Lepas tu kita kena bayar hutang balik. So disebabkan insufficient fund ni duit untuk capital. Right, insufficient fund atau okey lah, mungkin bila cakap fund ni tak faham kita tulis insufficient capital. Maksudnya capital untuk kita nak run. So benda ni penting tau. Right, benda ni penting. Sebab apa nak stay afloat dalam business, then this is very important. Kan? Boleh ke boleh? So itu juga kita kena pastikan nak dalam keadaan pandemik macam ni, ya Allah. Fund ni sangat penting. Kalau tak memang bungkus lah, memang tutup lah. Right? Salah satu kita start pun nak buat duit, akhirnya macam bila stress lagi sebab you tak ada passion, tak ada apa. Tapi orang yang ada passion, whatever, they can just move forward. Last sekali, kenapa juga bisnes ni selalu macam terpaksa ditutup adalah D, nombor 5 ni, D. Avoid, nampak? Ingat, senang je. Ini kalau dululah sebab biasanya bisnes yang tutup ni biasanya dia physical business. Betul tak? Okay. Kenapa? Sebab date location. Location yang dah mati, babe. Kan, sebab location ni kalau dululah, sekarang of course kita ada online and everything. Tapi dalam masa location ni mainkan peranan. Okay, so kadang-kadang location ni lah boleh menentukan berjaya atau tidak bisnes tu. Alright, so bisnes kita kena faham location yang betul. Jadi bila saya cakap location, ada yang cakap location tak termasuklah dalam online. Hello, online pun kena tahu location. Mana kita nak letak kita punya produk dari segi advertisement kita, channel mana yang sesuai.
Kan itu kira location lah. Kalau dulu kita cari kedai dekat tempat-tempat tu lah, ni kawasan bandar, kawasan whatever. Sekarang sama je. Cuma sekarang kita online. So location dia dekat letak kat mana Oh, aku punya produk aku punya letak kat Shopee, dekat Lazada contoh. Tapi aku nak gunakan platform social media yang ni. Oh, aku nak pakai TikTok. So, you need to like understand, alright, location yang mana sesuai untuk bisnes awak. Sebab kalau salah letak location, disaster lah. Kadang-kadang sebab tu ada orang pakai like they paid advertisement tapi like tak reach sebab dia tak kenal customer dia juga. So sebab tu you kena faham dekat mana customer awak. Ni supaya awak tak buat satu kesilapan dalam location. Mana customer awak? Kan, mana customer awak? Traffic yang banyak dekat mana? Kan, kat mana traffic yang banyak? Supaya aku boleh letak aku punya billboard. Tapi bukan billboard yang tu, billboard dalam kita punya online. Okay, so macam kompetitor kita pula banyak kat mana? Kat mana dia orang pergi? Kompetitor ni banyak advertise kat mana, apa dia buat. Kita check kat situ. Kelihatan? Okay. Dan juga safety dia. Macam dari segi dapat duit ni, adakah bila kita joint venture ni boleh tak dapat duit yang betul, kan? So benda-benda macam tu. Jadi please, alright, tengok dulu sebelum kita buat. Sebab apa? Kesilapan ni lah yang menyebabkan ramai juga yang terpaksa tutup kedai sebab salah lokasi. Duit habis tanpa ada apa-apa pulangan. Clear tak? So inilah antara 5 benda yang Abang Bu just nak share dalam sedikit masa ni dengan you all pada hari ini. Alright, kaedah macam mana kita nak avoid benda-benda ni yang menyebabkan bisnes tak berkembang atau rugi. Alright, kenapa bisnes tak berkembang dan rugi? 5 perkara ni adalah antara perkara-perkara yang paling top. So saya nak just like finalize benda ni, maksudnya saya summary kan dia. Alright, okay, thank you for all of those. Ni Assalamualaikum, selamat pagi. Yang head macho Alamak, abang cakap macho, saya kena bagi tepukan ni. Ni aku macam tak bagi nanti dia marah. Sebab menggunakan perkataan macho tadi. Alright, so again, so first, avoid starting a business kerana orang tu, kerana ni, aku tengok dia buka, aku pun nak buka. Itu adalah satu kesilapan. Alright, kesilapan pertama. Dia kena buka sebab awak ada passion, awak tahu benda bisnes ni ada dia punya fact yang dia boleh berkembang. Ini semua kena pastikan first. Kedua, very poor management. Kenapa bisnes tutup atau tak berkembang atau tak maju-maju? Poor management. Management ni apa dalam segala aspek bisnes kita? Alright, macam mana kita nak menangani duit kita? Management juga. Macam mana kita nak buat selling? Macam mana kita nak jaga customer? Semua ni adalah management punya issue. Jadi bila kita tengok kenapa bisnes-bisnes ni tak berkembang dan dia selalu gagal, sebab poor management dalam banyak aspek. So kena belajar. Jangan awak start business. Start ni boleh tau, tapi kalau you nak berkembang, nak maju, insyaAllah dia hanya dengan ilmu. Kan, dengan ilmu yang betul you boleh berkembang. Sebab tu start tu boleh, tak ada ilmu boleh start, tak ada hal babe. Kau start je, kau ambil jalan-jalan, jual-jual, dah start business dah. Tapi kalau kita nak berkembang, then kita kena mula belajar. Aku kena buat ni, aku kena daftar company, aku kena ada bank account, aku kena so ini semua adalah ilmu-ilmu yang kita kena belajar supaya kita boleh terus ke depan. Ketiga, kenapa gagal juga? Sebab over expansion. Baru dapat business macam dah baru buka ni, business nampak macam banyak duit aku dapat ni. Dia buka sana, buka sini, buka depan tu, bukan belakang, buka sana. Lepas tu bila benda stop sebab ada orang lain pula dia offer benda yang murah ke better, lalas ni tak ada business, ada cost, paksa tutup. Lalas kalau dia tak tutup, ada orang tak tutup, lalas dia terpaksa macam bankrupt sebab dia tak ambil satu inisiatif untuk menutup cepat. Macam dia berdarah kan dia berdarah, keluar, awak biar dia mati lah. So awak kena tampal lah darah. Okay, tutup tempat ni, so that you can actually like at least ada chance untuk survive balik. So don't over expand. Alright, bila you dah ada, jangan over expand. Keempat, kenapa juga business gagal untuk berjaya ataupun untuk move forward dengan lebih mantap lagi, sebab insufficient fund. Alright, kerana apa? Sales ada tapi kita tak ada satu plan untuk kita memastikan kita cukup kewangan kita untuk growth kita tak buat planning. Malahan duit yang kita dapat kita belanja. Kan kita belanja untuk kita, nenek kita, mak kita, semualah kita belanjalah. Bukan tak boleh, tapi salah dari segi kenapa insufficient fund? Sebab kita tak faham margin kita apa ni semua. Alright, alih-alih kita dapat, kita rasa dia untung, kita settle. Lepas tu kita menangis. Kan? Last kali abang Bu cakap, it's about
date location. Date location. Sebab salah pilih lokasi. So bila saya cakap lokasi ni, dalam kalau physical business adalah dia punya lokasi dia, tapi dalam online pun ada lokasi-lokasi di mana kita letak kita punya advertisement, di mana kita letak kita punya whatever all this. Alright, so itulah antara benda yang Abang Bu nak kasih. Alright, Assalamualaikum Abang Bu, rindu nak serap energi Abang Bu. Allahu Akbar. Engkau nak rindu-rindu ni kau nak datang lah. Engkau duduk, engkau tak pernah datang tengok aku, macam mana kau nak sedut. Kau kena datang hari-hari. Aku hari-hari buat kat sini. 9 sampai 10 datang, dapat energi sikit, dapat apa. Lepas tu ajak member-member lain. Alright. Okay, so kita ada siapa lagi? Kita ada Abang Zul dia cakap apa? Money management very very important, dan bila berniaga kena ada sistem. Abang Bu the best. Alright, terima kasih Zul Apple. Alright, so itu sajalah untuk hari ini Jadi hari ini kita tak adalah panjang-panjang sangat. Dah pun 9.45 sebab saya ada satu kelas yang saya kena jalan sekejap lagi, sebab saya nak ajar adik-beradik saya macam mana nak buat sedikit duit tambah. Duit tambah sikit-sikit lah. Dah sebulan dapat 10,000, 20,000 macam tu. Okey lah kan. Benda simple tapi dia ada potensi yang besar. Itu yang kita nak buatlah kejap lagi. Alright, suami kau ni kenapa? Alright, kau datang bagi salam dan kau cakap handsome Okey lah, sebab kau cakap handsome, aku bagi kau tepukan kepada suami. Alright, so itu sajalah untuk anda pada hari ini. Sebab hari ini dah habis, sebab saya ada kelas sekejap lagi. Jadi saya ambil kesempatan untuk doakan anda semua yang ada tengok, alright, yang hari-hari support Abang Bu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah permudahkan urusan dunia akhirat kita, dan mudah-mudahan Allah melimpah ruahkan rezeki kepada anda semua. Mudah-mudahan Allah akan buka pintu-pintu rezeki, nampakkan dia ilham-ilham yang luar biasa yang boleh memberi manfaat pada diri awak dan juga semua orang di sekeliling anda, alright. Dan saya juga doakan mudah-mudahan sentiasa dilindungi daripada sebarang wabak, penyakit, hasad dengki manusia yang tak baik, jin, syaitan, iblis semua ni mudah-mudahan kita sentiasa terjaga dan diberikan afiah. Mudah-mudahan kita terus dapat melakukan ibadah dan menjadi orang-orang yang berjaya dunia akhirat, alright. So itu saja daripada Abang Bu. Jadi kita tamatkan sesi kita pada hari ini. Alright, so saya nak just bagi kita seperti biasalah, sebelum kita habiskan ni kita selawat insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta wallah ya Muhammad, anta misbahus suduri, anta wallah ya Muhammad, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu